Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, kita sama-sama dapat bersua. Kita bersua muka pada pagi ini, pagi Jumaat, penghulu segala hari, hari yang penuh dengan keberkatan. Diizinkan Allah untuk pertemuan ini, walaupun bukan secara fizikal kita bertemu secara maya, namun itu tidak penting. Kerana yang pentingnya insya-Allah pada pagi ini, kesempatan ini, kita akan menyampaikan sedikit tazkirah kepada anak-anak SKSR yang dikasihi sekalian, berkaitan dengan apa? Dengan sambutan Aidilfitri. Sebelum itu saya tanya, anak-anak SKSR apa khabar semua? Sihat? Ceria, gembira, bersemangat, bermotivasi. Bukan apa, sebab anak-anak sedang mengikuti PDPR kan. Jadi semua ni kena ada lah. Semangat, gembira, ceria, bermotivasi. Untuk apa? Untuk melaksanakan PDPR. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Kemampuan untuk mengikuti PDPR. Tidak mahu mengikuti kelas tersebut. Yang tak mampu cerita lain lah. Tapi yang mampu tidak buat. Bangun pagi, anak-anak kena bangun pagi. Bangun pagi awal sebelum subuh. Lepas tu solat subuh. Lepas solat subuh, kalau boleh solat subuh tu berjemaah dengan keluarga kan. Lepas tu ambil sarapan sikit supaya ada tenaga untuk mengikuti PDPR. Kemudian duduk depan laptop, depan handphone masing-masing, ber-PDPR dengan guru masing-masing. Anak-anak ada masalah, bagi tahu dengan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu insya-Allah semua cikgu-cikgu terbaik. Semuanya sanggup mendengar apa masalah yang anak hadapi, bagi tahu kat mereka, insya-Allah guru-guru akan cuba selesaikan. Jadi anak kena istiqamah, kena rajin untuk mengikuti PDPR. Okey, baik. Jadi seperti yang saya sebut tadi lah, apa yang saya nak sampaikan daripada pagi ini, apa yang saya nak bicara tentang begini tentang sambutan Aidilfitri. Sambutan Aidilfitri yang akan kita sambut bila? Minggu depan. Dan sekolah minggu depan hari Selasa, 20 hari bulan Julai, bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Semua umat Islam di dunia akan menyambut Aidilfitri. Satu dunia akan sambut. Ini perayaan besar. Dalam Islam ada dua perayaan utama dalam Islam. Pertama, Aidilfitri. Yang kedua, Aidilfitri. Jadi kita kena zahirkan rasa seronok, rasa gembira kita untuk menyambut Aidilfitri. Walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, mungkin ada di kalangan kata tak payah sambut lah. Tak, kita kena sambut dengan cara kita lah. Dalam keadaan sekarang, kita kena ikut SOP tertentu lah. Yang dipahamkan kita tak boleh menziarahi, ziarah kubur tak boleh, tapi kita buat apa yang kita mampu lah untuk menyambut, untuk kita memeriahkan sambutan Aidilfitri. Tak lama lagi, 2-3 hari lagi, kita pun rasa macam masa baru disambut Aidilfitri kan, tiba-tiba dah sambut Aidilazha. Masa berlalu terlalu pantas, sedar tak ada umur kita semakin hari semakin meningkat. Yang 6 tiba habis sekolah, dah masuk tingkatan 1. Tak apa, ini ketentuan Allah, kita hadapinya, kita redha dengan apa yang Allah telah tentukan. Okey, berbalik kepada kisah
sambutan ataupun perayaan Aidil Adha ini, ya. Kalau di Malaysia ni perayaan Aidil Adha juga dikenali sebagai apa? Anda tahu kan? Dia juga dikenali sebagai hari raya haji. Kemudian dia juga dikenali sebagai hari raya apa? Korban. Kenapa dipanggil hari raya haji? Kerana di dalam bulan Zulhijjah ini juga adanya pelaksanaan ibadat haji di Mekah dan di Madinah. Kalau bukan mungkin musim Covid ni, mungkin ramai jemaah-jemaah haji daripada Malaysia yang telah terbang ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan ibadat haji di Baitullah. Kerana Covid, tahun ini difahamkan juga Kerajaan Arab Saudi tidak benarkan jemaah-jemaah haji daripada negara luar masuk. Hanya dibenarkan orang-orang yang tinggal di Arab Saudi saja untuk melaksanakan haji, untuk tahun ini lah. Jadi kita doa sama-sama mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Kerajaan Arab Saudi buka pintu negara ni untuk jemaah-jemaah haji daripada seluruh dunia, terutama daripada negara kita, nenek kita, atuk kita yang dah daftar dan nak pergi tapi kerana Covid tak dapat pergi tahun ni. Jadi kita doakan mudah-mudahan mereka dapat pergi melaksanakan haji pada tahun ini. Jadi itu kenapa dipanggil Hari Raya Haji. Kedua, ia juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Korban Qaf Ra Ba Alif Nun. Ini perkataan Arab. Korban ni perkataan Arab. Dalam dari segi bahasa, makna korban ni ialah dekat. Dekat. Dari segi bahasa, dekat. Dalam perkataan kawan karib, kawan qarib. Qarib ni kan qaf dia sama dengan kata korban. Mana kawan karib tu apa? Kalau kawan biasa kan. Tapi kalau kawan karib, kawan yang rapat, kawan yang dekat. Ini korban. Jadi dari segi syaraknya, apa yang dimaksudkan korban itu ialah kita melaksanakan perintah Allah, iaitu menyembelih korban, menyembelih haiwan untuk jadikan korban sebagai cara kita nak bertakarrub. Istilah dia takarrub, dekat dia lah, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita dituntut untuk melaksanakan ibadat korban. Ibadat korban ni kalau hukumnya untuk mazhab Syafi'i, hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut untuk kita buat. Kalau boleh buat tiap tahun, kita buat tiap tahun. Mungkin anak-anak tak mampu lagi kan, yalah, ada duit dan sebagainya. Kalau ada pun mak ayah yang nama tak nama anak kan, jadi untuk peserta-peserta korban. Tapi kalau anak-anak dah bekerja nanti, pastikan kalau boleh spend sedikit duit, ada gaji pun semua, simpan sikit untuk buat korban kita tahu. Simpan. Sekarang ni berkuali 700 Allah alam. Jadi kena. Sebab dia sangat dituntut oleh Allah untuk kita buat. Dalil dalam Quran ada. So kita melaksanakan ibadat korban. Daripada surah apa? Daripada surah Al-Kautsar. Surah apa? Surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Ayat pertama. Ayat kedua Allah sebut fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat demi Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ketiga inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Itu. Mana ayat kedua tu sebut Allah beritakan fasalli li rabb, melaksanakan solat demi Tuhanmu dan berkorban. Berkorban itu maknanya menyembelih haiwan untuk dijadikan korban. Itu dalilnya daripada surah apa? Surah Al-Kautsar.
dalil untuk kita melaksanakan ibadat korban. Cuma ibadat korban ni ditetapkan kepada haiwan-haiwan tertentu lah. Mengikut syarak, haiwan-haiwan yang boleh kita korbankan dia ada kurang 4 atau 5 haiwan je lah. Haiwan tak boleh ini je. Unta ni kali ke umurnya 5 tahun. Kemudian yang kedua, lembu atau kerbau. Lembu atau kerbau yang sejenis dengan dia lah. Ni umur 2 tahun. Kemudian ada kambing. Kambing ni termasuk laki buas ke biri-biri ke umurnya setahun. Jadi ni kategori-kategori haiwan yang boleh korbankan untuk dijadikan binatang korban semasa sebutan hari ada Allah disambut. Okey, itu yang disebut sebagai hari korban. Dan yang lebih penting kita nak tahu ini adalah berkaitan dengan sejarah korban itu sendiri. Bagaimana ia bermula, daripada peristiwa mana kita ambil yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad untuk kita laksanakan sebagai ibadat. Tentulah daripada kisah pengorbanan Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah pengorbanan yang hebat, yang agung, yang tidak ada tolak bandingnya dalam sejarah kehidupan manusia. Inilah pengorbanan yang paling hebat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Anda kenal Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni dia hubungan dengan Nabi Muhammad ni agak rapat. Kenapa rapat? Siapa tahu? Kenapa? Sebab Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad kita adalah dia mempunyai keturunan sampai ke Nabi Ibrahim. Kalau tengok salah silah keluarganya, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampai atas dan banyaklah dia punya salah silah ni, sampai akhir kita jumpa Ibrahim bin Azam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana connection ni Nabi kita dengan Nabi Ibrahim ni sangat. Sebab tu anak perasan, anak baca tahiyat akhir ketika selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam tahiyat pun disebut Nabi Ibrahim. Jadi ada hubungan yang agak rapatlah antara junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Jadi sejarah yang mana yang kita nak tahu ni, sebab yang ada kaitan dengan ibadat korban, sejarah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dia berkahwin dengan Siti Hajar. Dia juga ada Siti seorang lagi, Siti Sarah. Melalui perkahwinan dengan Siti Hajar, mereka tidak mempunyai anak, sehinggalah Nabi Ibrahim yang agak lanjut, agak lewat ada orang kata 60 sebagainya, tahu dia apa yang agak lanjut baru dikurniakan seorang anak. Maknanya Nabi Ibrahim tak terasa hari-hari berdoa kepada Allah, minta Allah kurniakan kepada kita. Kemudian akhirnya Allah kurniakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, anak kepada Nabi Ibrahim. Namun begitu, sebagai seorang Nabi jadi pelik. Nabi ni kalau tak diuji, dia macam pelik lah. Semua Nabi diuji. Kalau Nabi tak diuji, itu bukan Nabi lah, bukan Rasul. Dia akan diuji oleh Allah, menguji kekuatan iman. Sehingga Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah apabila baginda didatangi mimpi. Baginda bermimpi, dalam mimpinya itu apa? Mimpinya minta Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorban, untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Bayangkan seorang bapa yang ada anak, seorang je anak, dapat pun lewat, ketika umur lewat, tiba-tiba ada perintah supaya sembelih anak. Jadi macam mana Nabi Ibrahim nak buat? Buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Sebagai seorang Rasul, seorang Nabi,
tentulah mimpi-mimpi mereka ni mimpi Rasul, mimpi Nabi adalah mukjizat. Dia nak beritahu. Jadi ketaatan kepada Allah itu mengatasi segala-galanya. Dia pun setelah sedar pada mimpi, dia pun mungkin agak terkejut jugalah dengan mimpi itu, tapi bila dia kenal semula, dia tahu ini adalah perintah Allah yang mesti dia laksanakan. Kalau dia tak laksanakan, makna dia telah ingkar kepada perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim pun sebagai seorang bapa, dia ada isteri, kena cakap kat isteri. Isteri dia pun Siti Hajar, walaupun berat hati sama macam Nabi Ibrahim, umur dah agak lanjut, baru dikurniakan Allah anak, takkan untuk disembelih. Ibu mana yang tak sedih kan, anak yang sangat dikasihi terpaksa disembelih. Dan yang lebih hebat lagi, saya kata ni sebab tu saya kata kemana pun hebat, apabila Nabi Ibrahim ceritakan mimpi dia kepada Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Kamu pada tiba cakap malam besok besok ayah nak sembelih kamu. Malam tu kamu dah lari rumah kan. Tentu kamu tak tinggal dah. Apa bapak pun gila nak sembelih aku, baik aku lari. Okey. Nabi Ismail tak. Dia tahu bapak ni seorang Nabi, bapak ni seorang Rasul. Jawapan dia jawapan dia sangat-sangat sangat-sangat menyentuh hati Nabi Ibrahim AS. Sebab dia kata kepada bapak dia ketika dia tanya, apa pandanganmu? Nabi Ibrahim tanya kat anak dia, aku mimpi sekian-sekian, aku menyentuh, apa pandanganmu anakku? Kata Nabi Ismail, kata laksanakanlah ayah dia ikut laksanakan dia, dan ayah dia akan dapati bahawa anak dia ni di kalangan orang-orang yang sabar. Itu jawapan Nabi Ismail kepada ayah dia Nabi Ibrahim. Jawapan yang merelakan apa yang telah diputuskan Allah dalam mimpi bapa, dalam mimpi ayah dia, iaitu dia rela untuk disembelih, dan di ayat dia ayah dia akan mendapati bahawa anak dia terdiri daripada golongan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar mana dia sanggup menerima apa yang telah diputuskan. Okey, itu kisah dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang sangat berhemat ini. Jadi ketika waktu untuk disembelih itu, maka dibawalah Nabi Ibrahim, dibawalah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ke tempat yang jauh daripada tempat tinggal mereka. Ini pun atas permintaan, sebenarnya atas permintaan Siti Hajar, kalau boleh dia kata dia dah jauh daripada sini, dia tak nak tengok dekat, mungkin dia tak dengar lihat sebagainya, tak sanggup, dia minta dia mau jauh. Kemudian kita pakaian-pakaian yang dia jangan bawa balik, kalau boleh nanti biar sekali lah namanya bumi sekali, dia tak sanggup nak tengok. Jadi Nabi Ibrahim pun bergeraklah dengan Nabi Ismail jauh. Memang tempat mereka masa tu pun bukan ada orang sangat para pasir jadi mereka jauh tembukannya dan bila sampai tempat yang Nabi Ibrahim rasa sesuai untuk dia menyembelih Nabi Ibrahim AS, dia pun dengan lembutnya dengan penuh kasih sayangnya turun ke anaknya daripada tunggangan mereka ketika itu, dia pun ikat anaknya, ikat Nabi Ibrahim kat kaki dan kat tangannya, supaya apa? Supaya dia fikir kalau disembelih Nabi Ibrahim nanti Nabi Ibrahim tak mau renta, nanti senang, dia tak mau renta lah, mana dia tak gerak sangat untuk disembelih. Nampak persiapan tu. Kemudian dibawanya pisau yang cukup tajam, pisau yang cukup tajam, yang akan memudahkan proses penyembelihan itu nanti. Kalau pisau tu empul, macam mana sembelih kan? Dia kena pisau yang tajam. Ini sebab itu syarat nak sembelih, tak kisahlah nak sembelih lembu ke apa ke, untuk sembelih korban ke sembelih makan tu, ini pisau tajam, pisau yang cukup tajam. Dia memang tak kena ikat betul-betul, bagi kuat, bagi tak boleh gerak, baru kita sembelih. Dia akan memudahkan proses penyembelihan itu. Sebab tu syarat sembelih diambil apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pun letak Nabi Ismail kat atas tanah,
Kemudian dia ambil pisau dia tu, dia letak kat tengkuk. Sembelih kat tengkuk kan. Bukan sembelih kat kaki, sembelih kat tengkuk. Sembelih dia pun tarik letak dengan dia redha ini yang telah diperintahkan, diletak, difahamkan, diceritakan ketika dia nak tarik tu, letak tengkuk tarik tu, tak putus. Tak putus. Tarik tak putus. Kemudian terdengarlah suara bahawa apa sebenarnya yang diperintahkan itu tadi sebenarnya adalah hujan semata-mata. Kemudian ketika Allah gantikan seekor kibas. Kibas itu kambing atau babi itu sebelah. Kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih kibas itu sebagai ganti Nabi Ismail anak ketiga. Jadi Nabi Ibrahim pun laksanakan itu sembelih macam sembelih yang kita buat sekarang. Kibas. Seronok Nabi Ibrahim, gembiranya ketika itu kerana yang disembelihnya bukan anak. Dia sedar bahawa apa yang Allah perintahkan kepada dia mempunyai ujian nak menguji keimanannya, sanggup tak dia laksanakan perintah Allah walaupun menyembelih anak sendiri. Mana dia sanggup, dia dapat selesai melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT. Jadi hebat permohonan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sangat hebat sangat kita tak boleh bayangkan bagaimana seorang anak seorang anak yang sanggup disembelih oleh ayahnya dan seorang ayah sanggup untuk menyembelih berdasarkan perintah Allah. Yang kemudian itulah baru Allah gantikan dengan seekor kibas. Jadi ini kisah yang hebat yang anak-anak kena ambil iktibar. Ketaatan kepada Allah tu kena total, kena mutlak. Kita tak boleh berbelah bagi untuk taat kepada Allah. Jangan berbelah bagi. Nak ikut ke tak ikut, nak semayang ke tak semayang, nak puasa ke tak puasa. Tak. Kita tahu perintah Allah tu, kita ikut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, Al-Quran sebut kami dengar, kami ikut. Dengar apa perintah Allah, ikut. Tahu perintah Allah, ikut. Dalam Quran sebut perintah Allah semayang, perintah Allah apa lagi, zakat, haji, perintah Allah buat baik dengan ibu bapa, jangan cakap kasar dengan ibu bapa. Perintah Allah jangan zalim, jangan buat maksiat sebagainya. Kita ikut. Ikut tu maksud dua. Kalau larangan, tinggal, jangan buat. Kalau suruhan, buat. InsyaAllah kita akan jadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kita ikut contoh para Nabi yang kita bicara. Nabi Ibrahim ada sangat taat kepada Allah. Itu kisah yang kita kena ambil iktibar dalam kehidupan kita. Kita kena sentiasa mentaati Allah dan Rasul. Okey, baik. Jadi bila kisah yang kita nak ambil, kemudian bila hari raya Aidil Adha tu nanti kita nak buat apa? Anak-anak nak buat apa? Tentulah antara perkara penting yang nak kena buat solat hari raya Aidil Adha. Mungkin solat Aidilfitri tak boleh buat kan masa tu masjid tak buka. Sekarang alhamdulillah masjid dah buka lah, walaupun mengikut SOP yang tidak letakkan ada ruang untuk kita pergi sama-sama berjemaah melaksanakan ibadat solat Aidil Adha. Mudah je kan? Bukan susah. Kita niat pagi tu kita bangun pagi apa semua, solat subuh dan sebagainya. Kemudian kita untuk solat sunat Aidil Adha ni kalau boleh kita jangan sarapan dulu. Kita sarapan dulu. Kita solat dulu, berbalik solat kita sarapan. So kita semayang tu macam mana? Niat dia senang je. Usalli sunatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita ikut imam. Imam akan angkat takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan 7 kali takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Jadi kita sebagai makmum dan juga imam sendiri akan antara takbir satu takbir kita tengah-tengah tu kita baca tasbih. Apa bacaan dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Kalau nak sambung, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak berapa kali kita baca? 6 kali tasbih. Takbirnya 7, tasbihnya 6. Okey, kemudian sembahyang macam biasa ikut imam. Kemudian ikuti rakaat yang kedua, sama juga bila imam sudah bangun daripada sujud, maka selepas itu imam akan bertakbir lagi. Berapa kali? 5 kali. Ya. Jadi kita macam biasa kita selangi takbir itu dengan tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga habis sembahyang jangan balik, kita dengar khutbah. Sebab solat raya dia khutbahnya selepas sembahyang. Dengar, jangan balik. Bukan nak buat apa kat rumah pun, kan? Dengar khutbah, selesai kita pulang ke rumah masing-masing. Duduk rumah masing-masing, kan? Di Pangkang tahun ni tak boleh ziarah kubur, ziarah-ziarahi. Alah, kalau yang jauh kan tak boleh ziarah sebagainya. Jadi kita patut esok ini untuk kebaikan kita bersama, kan? Jadi itu tata cara kita melaksanakan ibadat solat sunat Aidilfitri. Dan satu lagi yang Ustaz nak ingatkan anak-anak ialah bagaimana besarnya kelebihan kita bertakbir sepanjang 4 hari kita menyambut Aidil-Adha. Aidil-Adha ni 4 hari, 10, 11, 12, 13. Dan 4 hari tu kita boleh bertakbir. Aidilfitri pun kita bertakbir, tapi singkat waktu takbirnya. Waktu takbirnya bermula selepas Isyak dan lepas Maghrib. Dan selepas Maghrib 30 atau 31 Syaban itu, Ramadan itu, sehingga sebelum solat hari raya, pendek waktu. Tapi untuk solat sunat hari raya takbir dia panjang. Bermula selepas Maghrib lah, pada 9 tu, 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Sebelum matahari terbit 9 Zulhijjah takbir. Tahu takbir raya? Dah dengar kan? Jadi sama-sama dengan Ustaz kita takbir. Itu boleh. Masa raya raya Aidil-Adha ni kita takbir kat rumah masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 3 kali. Kemudian kita akan sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir hari raya. Perbanyakkan takbir Aidil-Adha ini. Hari Aidil-Adha ni bermula pada malam 9 Zulhijjah sehinggalah pada petang sebelum terbit matahari pada 13 Zulhijjah. InsyaAllah jalan pahala yang Allah bagi kepada orang sentiasa mengagungkan nama Allah. Dan ia satu keputusan yang kita buat. Waktu-waktu lain tak ada ketetapan macam ni. Ketetapan untuk kita takbir ni hanya pada 9, 10, 11, 12, 13 untuk kita memperoleh ganjaran-ganjaran pahala yang banyak daripada Allah. Jadi itu berkaitan dengan Aidil-Adha. Sedikit tentang berkaitan Aidil-Adha yang saya nak kongsikan dengan anak-anak pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan dapat sambut hari raya Aidil-Adha
secara besar-besaran lah, walaupun dalam keadaan PKP, tapi kita akan selalu besar-besaran. Kita mengagungkan Allah, kita bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan Allah akan menerima doa kita. Tahun ini kita banyak doa, tambah doa kita untuk minta Allah jauhkan, Allah angkat pandemik COVID-19 ni daripada muka bumi dunia ini. Ya Allah, ya Allah, kita minta supaya kita akan kembali semula ke dalam keadaan biasa. Kita pula dapat kembali ke sekolah, anak-anak tentu rindu dengan guru-guru masing-masing kan. Guru-guru juga sangat rindu dengan anak-anak semua. Jadi kita saling merindu kan untuk bersua muka. Mudah-mudahan Allah terima doa kita, mudah-mudahan Allah maafkan, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan dan ridha Allah SWT. Jadi itu saja pada pagi ini, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.